Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Said Badrul Syah dan Syah Ismail daripada Al Khairat Enterprise, salah sebuah syarikat yang menjalankan aktiviti sebagai agensi latihan, pembangunan dan juga pengurusan perniagaan. Pada hari ini, 18 hari bulan Mac tahun 2015, kita akan membincangkan bagaimana sepatutnya keadaan pengurusan syarikat berjalan dengan sesempurnanya. InsyaAllah dalam masa 10 ke 15 minit ini, saya akan membincangkan dengan tuan-tuan dan puan-puan bagaimana pengurusan syarikat boleh menjadi mantap dan juga kukuh dalam jangka masa panjang dan juga jangka masa pendek. Faktor pertama yang diperlukan di dalam pengurusan syarikat mestilah ianya datangnya daripada analisa situasi. Bagi syarikat yang baru bermula dan juga dia mengambil daripada kalangan pengurus-pengurus perniagaan yang baru tamat belajar di mana-mana sekolah perniagaan, maka analisa situasi ini amat penting kerana apa? Ia akan dapat menentukan bagaimanakah untuk syarikat beroperasi dan berjaya di masa akan datang. Sekiranya di dalam sebuah organisasi yang besar terdapat pusat-pusat latihan mereka sendiri, yang mana pusat-pusat latihan ini mereka melatih daripada kalangan graduan-graduan yang baru menamatkan kajian untuk menjadi pengurus-pengurus mereka. Tetapi di dalam syarikat-syarikat kecil dan sederhana, pusat-pusat latihan ini sebenarnya tidak wujud. Jadi, ia adalah bergantung kepada kebijaksanaan pengurus yang belajar daripada pengalaman mereka sendiri dan juga daripada institusi-institusi pengajian tinggi bagaimana hendak menguruskan syarikat. Jadi sebenarnya pengurusan syarikat bukanlah bermula daripada perancangan, tetapi bermula daripada analisa situasi. Sebelum sesuatu perancangan dibuat, yang paling penting ialah analisa situasi tersebut, istilah analisa situasi dalaman syarikat. Ia adalah apa yang syarikat ada, apa dia sumber yang syarikat ada untuk menjalankan sesebuah perniagaan. Sumber yang terpenting di dalam sesebuah syarikat adalah manusia. Tetapi bukan semua manusia menjadi sumber yang penting kepada syarikat. Kerana apa? Manusia yang penting kepada syarikat adalah kaki tangan yang mempunyai integriti, kaki tangan yang berbakat, kaki tangan yang sanggup berusaha keras, dan juga kaki tangan yang sanggup meredah masa dan juga jarak untuk meningkatkan keadaan ekonomi syarikat. Situasi yang kedua ialah situasi luaran syarikat. Apa yang terdapat di pasaran dan juga di persekitaran syarikat yang dapat memudahkan syarikat menjalankan perniagaan dan seterusnya berjaya di dalam mana-mana operasi yang diceburinya. Jadi apabila telah mempunyai data-data situasi dalaman dan juga situasi luaran syarikat, barulah syarikat boleh merancang aktiviti yang bakal dijalankan olehnya. Perancangan sebenarnya ialah sesuatu yang amat sukar yang perlu dilakukan oleh pengurus-pengurus syarikat. Perancangan sebenarnya mengambil masa yang panjang dan juga ianya mengambil tenaga dan juga menyerap kebolehan individu sekumpulan pengurus untuk merangka
strategi di masa hadapan. Kandungan perancangan mestilah mempunyai siapa yang perlu bertanggungjawab di atas segala operasi yang bakal dijalankan oleh syarikat. Apa yang perlu dibuat? Di mana sesuatu operasi perlu dijalankan, bagaimana sesuatu operasi itu perlu dijalankan, apa maklumat yang ada pada syarikat yang memungkinkan syarikat dapat mengeluarkan produk, menghantar produk tersebut ke pasaran, meletakkan harga dan juga membaiki kedudukan produk tersebut di pasaran. Jadi di dalam bahasa Inggeris ataupun kita boleh sebutnya sebagai moral equivalent of who, what, when, where, how and which. Siapa, apa, di mana, bagaimana, dan juga bila sesuatu operasi perlu dijalankan. Dan seterusnya, daripada moral equivalent ini, who, what, when, where, how and which, maka syarikat perlu menjana satu lagi cycle pengurusan yang kita panggil sebagai planning, organizing, leading, coaching, empowering, and improving. Apabila pusingan perancangan sampailah kepada pembaikan ini dipenuhi dan juga disokong oleh moral equivalent of who, what, when, where, how and which, barulah sebuah syarikat itu dapat menjalankan operasinya dengan mantap dan juga dapat memperoleh keuntungan yang berpatutan, yang bersangkutan dengan perniagaan yang dijalankannya. Terdapat banyak lagi fakta-fakta dan juga aktiviti dan operasi yang dapat membawa keuntungan kepada syarikat. Saya tidak dapat menyebutnya secara keseluruhan di dalam sesi ini kerana apa? Untuk belajar bagaimana syarikat dapat mencipta kejayaan di dalam jangka masa panjang memerlukan masa yang agak panjang dan juga mestilah ada sokongan dan juga kemampuan daripada pengurus-pengurus untuk sentiasa belajar tentang keadaan pasaran, tentang keadaan politik, ekonomi, sosial, teknologikal, maklumat-maklumat yang ada dan juga lain faktor yang dapat membawa kepada kejayaan syarikat. Sekian dulu buat kali ini. Terima kasih.